binatang di dalam Al-Quran. Kalau dia disebut bersyarah, kita sebut Nabi Sulaiman dapat dari syarah. Kalau kita sebut dia bersyarah berkaitan dengan binatang, ketemir anjing, kepunyaan asal kafir, bolehlah. Ini boleh kita tahu ni dalam mengagau. Tahu mengagau tu kan? Orang Kedah akan mengagau tu. Jadi tuan-tuan dah boleh dengar, itu doktor, profesor, muhaddis, mujtahidun mutlaqun. Mana kita tuan? Ucapan-ucapan yang seolah-olah sampai kepada martabat maksum, tak ada salah pula orang-orang yang punya title ini, tuan-tuan dan puan. Ini masalah. Ini masalah. Jadi tuan-tuan dan puan, setiap benda bid'ah, benda baru kita kata yang tak ada pada zaman Nabi itu, kita wazan timbang dengan timbangan Quran dan hadis. Daripada mula tadi kita hadir sampai pukul apa ni tuan-tuan? Dekat pukul 9 dah. 5 minit lagi habis tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan puan. Pertama, azan. Azan bid'ah tu. Lepas tu solat maghrib. Yalah, dalil tak kuat. Okey, ada juga dalil betul. Imam Ahmad bin Hanbal kata, al-amal bil hadis al-dhaif ahabbu ilayya min ara'i ar-rijal. Beramal dengan hadis dhaif lebih aku sukai daripada beramal dengan pendapat manusia yang tidak mempunyai sokongan sandaran daripada hadis dhaif. Okey. Solat selepas maghrib. Sebelum maghrib. Solat maghrib secara berjamaah. Solat bagi sunat selepas maghrib. Yang terbaca zikir sikit. Kemudian tuan-tuan perempuan, ucapan pengingatan kepada kita nak jaga masyarakat kita daripada bid'ah membid'ahkan orang. Itu dia. Faham tak? Bid'ah membid'ahkan orang. Kemudian baca Quran, Masya Allah, tabarakallah. Baca Quran tak boleh kan ada dekat mimbar tu kan ada hadis tu. Lepas itu tuan-tuan pandai bahasa Arab semua kan. Itu hadis suruh baca Quran dalam surau. Lepas tu saya bersyarah tuan. Saya bersyarah, saya tak pernah sebut nama orang, betul tak? Quran hadis, sikit-sikit kena tak apalah, hadis tu lah tu. Ya? Faham tuan-tuan? Apa salah dia? Lainlah kalau pengurusi datang, bawa datang pencaragam tersuruh dia. Pakai baju Pak Pusat. Tahu Pak Pusat tu kan? Lepas tu kita mula hari dengan ni lagu sekian penyanyi dia, tahu haram. Dia boleh tak ada. Jadi, hari ini menelik bid'ah hasanah yang baik. Faham tuan-tuan? Kemudian, benda yang tak ada pada zaman Nabi tersebut, kalau bercanggah dengan Quran hadis, ada penyelewengan, ada kemukarannya, barulah ketika itu ia dinamakan dengan bid'ah dalalah, bid'ah yang dikecil dan sebagainya. Apa payahnya nak faham masalah bid'ah ni tuan-tuan? Saya pun pelik lah. Kalau orang rentau yang potong getah tu boleh faham masalah bid'ah, kenapa orang di tempat ini tuan-tuan hebat belaka tak boleh faham masalah bid'ah? Masya Allah tuan-tuan. Saya rasa Allah, saya rasa orang Rembang pandai pada orang KL lagi pun. Kalau masalah bid'ah pun tuan-tuan tak boleh selesaikan. Tak boleh selesaikan masalah tu. Dan kemudian datang pula bersyarat, kunut tak ada dalil ni, tak ada dalil. Tuan, orang alim tu satu dalil boleh mengeluarkan sejuta hukum. Tuan, orang dungu itu sejuta dalil, satu hukum pun tak nampak. Faham tak? Itu dia. Sebab itu kita ada kaedah nak mengeluarkan hukum, bukan makna sembarangan saja kita mengeluarkan hukum hanya dengan Quran hadis. Imam Ahmad bin Hanbal sejuta hadis dia hafal, tapi dia nak mengeluarkan hukum, bertanya, belajar qiyas daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Itu tuan-tuan. Jadi sekarang ni tuan-tuan, masalah khilafiyah ni tuan-tuan, masalah
Syafi'i rahimahullah berada di Baghdad, Iraq. Beliau senantiasa menziarahi makam Imam Abu Hanifah. Siapa kata ziarah makam ni bid'ah pula dah? Imam Syafi'i pergi ziarah makam Imam Abu Hanifah ketika berada di Baghdad. Manakala ketika beliau berada di Mesir, beliau menziarahi makam Al-Imam Laits bin Sa'ad, iaitu ulama besar Mesir yang disebutkan oleh sebagian ulama bahawa beliau ini lebih alim daripada Imam Malik radhiyallahu anhu, tetapi pengikut dia tidak menyebarkan ilmu yang menyebabkan nama dia terkubur begitu sahaja. Jadi Imam Syafi'i ketika berada di Mesir sentiasa menziarahi makam Al-Laits bin Sa'ad dan membaca Quran sekali khatam di sisi makam Imam Laits bin Sa'ad. Imam Syafi'i baca Quran di makam Imam Laits dan kemudian mewasiatkan, moga-moga perbuatan aku ini akan berkekalan dan diikuti pula oleh orang selepas aku. Ini siapa kata pergi ziarah kubur ni bid'ah? Tak apalah orang yang tak nak ziarah kubur ni dan besok kubur dia tak kena ziarah, padahal muka kamu kan. Bid'ah lah itu ini dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fal'ana fazuruha. Dulu kata Nabi, aku haramkan kalian, cegah kalian daripada menziarahi kubur, sekarang pergi dah ziarah kubur. Mana apa? Nasikh dan mansukh berada dalam satu hadis. Masya-Allah, itu ahli usul kata. Mana apa? Nasikh dan mansukh, yang menasakh, yang membuang, membatalkan hukum dan yang dibuang itu berada di dalam satu hadis. Kuntu nahaitukum, ini mansukh. Fal'ana fazuruha, sekarang ziarahilah, ini adalah nasikh. Mana hukum larangan menziarahi kubur itu telah dinasahkan oleh Nabi SAW. Dan Sayyidina Syafi'i senantiasa menziarahi